لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كريم أنت الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Mama pun dah sampai. Tertarik on neck. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengar clear? Dengar clear, Mat? Alhamdulillah Ustaz. Hari ni line saya tak berapa nak okey Ustaz. Set. Dengar clear kan, Muak? Saya sini saya dengar clear tapi Ustaz dengar saya clear tak? Oh ya kan? Macam okey. Boleh. Tak apa Mama, tak nampak muka pun tak apa. Kita berbicara daripada hati. Wah, tu dia. Saya main line ke slow ataupun Ustaz main line ke slow? Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh nampak je lah Ustaz. Saya try cabut tengok. Okey, sedikit. Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi kepada semua peminat, semua netizen. Okey, Mama ada kat mana lah ni? Saya dah kampung Ustaz. Kampung di mana? Dekat Penang. Yalah, saya pun Penang tak? Saya Teluk Bahang. Oh, okey, orang Teluk Bahang. Saya orang Teluk Bahang. Okey, bismillah, alhamdulillah. Okey, sebagai salam perkenalan. Sebelum ni Mama perasan ke Ustaz Maneh ni? Cik, kot pernah terjumpa kan? Saya dah perasan ke Ustaz dah live dengan kawan-kawan. Kenal, kita tahu. Allah. Kan saja. Kan nak jaga hati saya. Suara Ustaz tak clear sebab pakai mic. Suara Ustaz tak clear. Okey. Suara Ustaz saya tak. Lagi tak clear Ustaz, lagi tak dengar. Tak dengar Soy? Ni okey. Dengar sikit. Okey Okey. Okey, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kita berkenalan dan kita bercinta dulu dengan Mak malam ni. Jadi kita nak berkenal dulu. Mak boleh cerita sikit nak apa? Something about you. Silakan Mak. Saya orang Teluk Bahang, orang Penang. Umur 30 tahun ni 36. Baik. 30 sikit lah. 30 sikit lah Ustaz, lebih kurang lah Ustaz. Gitu. Ya, kita 30 sikit lah, okey. Kira dulu memang nama sebenar Mama. Nama sebenar saya? Ya. Nama sebenar saya Muhammad Ikhtiaruddin bin Naina Muhammad. Ustaz dengar saya lag ke apa? Okey, dengar clear, okey. Boleh. Muhammad Ikhtiaruddin bin Naina Muhammad. Oh, kira sebelum adakah panggilan Mamak ni bila kecil ataupun sejak lepas masuk Raja Lawak? Apa dia Ustaz? Panggilan orang panggil Mamak ni adakah memang disebabkan memang Mamak ataupun memang disebabkan Raja Lawak ni? Saya masuk Raja Lawak baru dapat nama tu Ustaz. Tapi Mamak tu sejak daripada awal kan? Apa dia Ustaz? Okey. Tapi satu benda yang saya Muhammad yang saya dapat clear malam ni,
Okey. Saya tertipu selama ni Mamak. Kenapa tu? Saya tertipu sebab apa? Sebab mereka kata Mamak gelap. Tapi malam ni saya nampak cahaya tahajud daripada wajah Mamak. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz lah orang pertama yang panggil macam tu. Kan sebab cahaya lampu belakang tu. Dia ada lampu sikit Ustaz. Support saya. Bukan saja cari tempat cerah cari lampu Saya kalau saya duduk bawah lampu tak nampak koi. Baik saya injak sikit tepi lampu pun nampak saya. Ya, kalau macam cara macam ni punya cahaya pada wajah Mamak ni. Okey. Okey. Dia kira bayang-bayang lampu tu kan. Aha. Kalau cara macam ni, cara macam cahaya macam ni, dia panggil cahaya Lailatul Qadar. Nama dia. Alhamdulillah Ustaz. Aduh, Ustaz bagi saya lemah Ustaz. Okay. Saya tak boleh Ustaz, benda-benda ni saya lemah. Nak sembang apa malam ni, sebelum terlambat, saya Ustaz Manis. Nama sebenar saya Muhammad Fadli bin Hasbullah. Saya orang Kedah, Mama. Oh, saya tahu Ustaz. Saya dah follow Ustaz lah, Ustaz orang Kedah. Cuba tengok lah. Oh ya ke? Terima kasih. Jadi lebih kurang berkhidmat di Penang ni dah hampir 8-9 tahun lah. Dah cukup haul lah. Dah cukup nisah haul dah. Kau tahu kan? Jadi Teluk Bahang tu antara tempat permainan saya juga. Jadi Mama duduk area mana ni? Dekat flat ke? Dekat mana? Dekat Jalan Taman Negara? Saya kampung. Tak, saya kampung. Okey, daripada kalau siamai daripada dam, roundabout tu. Okey. First roundabout masuk kiri. Dari masjid. Dari masjid dia ke kiri. Okey. Tak dengar saya tak? Okey, kiri nak pergi ke Taman Negara lah kan? Kiri tu nak pergi Taman Negara. Dia masuk lagi dalam sikit. Masuk lagi kiri dia kampung nelayan. Lepas tu dekat pasar. Ui, saya main line Ustaz. Dengar clear tak? Saya main line kot. line saya problem. Oh, ya ke? Saya pergi dekat sebelah saya selalu program dekat kan ada surau geng-geng India Muslim tu yang surau dekat Taman Negara kan. Yang betul saya selalu pergi kat situ lah. Program Ramadan saya selalu qiyam mulai ada program yang geng-geng 786 lah. Oh, itu dekat lah Ustaz. Dekat dengan saya tu. Oh, dekat dah tu. Okey, patutlah sejak kali lalu tu dapat rasalah aura tu. Okey. Kira bersekolah di Teluk Bahang SMK Teluk Bahang. Saya bersekolah di Teluk Bahang, sekolah rendah di Teluk Bahang, sekolah menengah di Tanjung Bunga. Okey. Maksud dia okey lah. 30 lebih dah. Maksudnya tak sempat lah dengan saya. Okey. Sekarang umur apa Ustaz? Saya kalau Mamak 30 sikit, saya 30 banyak. Oh, 30 banyak lu faham? Atas pada 5? Saya 39. Okey, tak apa. Mungkin sedikit pujian pada malam ni. Kita nak berjumpa dengan orang yang paling kaya di Penang. Okey Ustaz, saya jemput Mamak sekali lagi. Okey, terima kasih kepada netizen yang bersama ni. Nak tanya ni semua yang sedang menonton dan menyaksikan malam ni semua selesai tarawih.
Syarat wajib nak tonton live malam ni kena selesai tarawih. Okey. Okey, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak apa, saya setia menanti. Itulah saya main line tu. Ustaz dengar lag. Dia jadi lag betul dia off. Oh, Teluk Bahang ni tak apa, insyaAllah. Kalau saya jadi YB Teluk Bahang ni, saya akan pastikan internet akan di-upgrade di kawasan Teluk Bahang. Wah, saya pun tengah mengusahakan lah. Untuk dapat internet yang lagi laju lah, Ustaz. Baik. Okey, malam ni Mamak bertarawih di mana? Kau pun ada rumah kan? Saya malam ni saya tak buat, Ustaz. Saya letih tadi. Baru balik, saya letih, saya tak buat hari ni tarawih. Tak apa, Mamak, dia tarawih ni sampai ke subuh. Okey, tarawih sampai ke subuh. Jadi, bukan kata tak buat, belum buat lagi. Ayat tu. Belum buat lagi, Ustaz. Saya cover. Tapi saya jujur, Ustaz. Saya jujur. Saya kandang orang jujur. Saya doakan tu. Tak betul. Saya dapat rasai cahaya kejujuran tu, cuma kot lah sat lagi. Kadang-kadang kita tak tahu Allah ni, hati ni Allah yang pegang kan. Kadang sat lagi tu Mamak rehat, itu akan tiba-tiba ada kekuatan Allah bangunkan tengah malam sat lagi, boleh buat pukul 3, pukul 4 nak bagi tahu tarawih ni masa dia panjang. Kan? Betul. InsyaAllah, alhamdulillah, insyaAllah saya kalau kata lagi saya akan buat. Betul. Kadang-kadang kita rasa kita penat sangat, tapi itulah kan orang kata apa, hati hidayah ni milik Allah. Allah nak pilih siapa ni kita tak tahu, itu kerja Allah. Kita dah rasa kita plan, kita dah rasa tak larat sangat, tak mau buat dah. Tapi tiba-tiba tidak siapa yang bagi aku kekuatan ni kita tak tahu. Rupanya Allah yang bangkit. Allah kejut kita masuk kita buat. Mungkin bangkit awal sikit. Kan kalau tak boleh buat 8 rakaat, 2 rakaat pun jadilah. Ya, maksudnya kalau boleh jangan ada malam yang kita tak terbuat lah. Sayang lah pula. Ya, insyaAllah. InsyaAllah, Ustaz. 2 rakaat pun jadi lah, 5 minit. 2 rakaat 5 minit. Paling malas pun, lepas Fatihah, tak payah baca surah. Ambil hak wajib, ambil yang paling rukun lah. Kan? Itu kira paling tak larat lah kan. Itu saya nak tanya Ustaz balik. Kalau kata solat tarawih ni. Baik. Solat tarawih ni, kalau kata kita buat, kalau kita tak baca surah-surah pun tak apa, tak jadi masalah lah. Betul, sebab semayang tarawih sendiri pun dah sunat dah. Kan, benda tu memang dah sunat. Jadi kalau kita tak baca, kita ambil hak yang rukun, lepas takbir, Al-Fatihah, rokok, sujud, Al-Fatihah, rokok, sujud, bagi salam. Selesai. Faham, Ustaz? Kita nak raih juga. Okey. Ustaz, saya nak tanya Ustaz satu soalan, Ustaz. Macam mana kita nak buat solat taubat yang maksudnya sesimpel, bukanlah simple sangat, tapi sebaiknya. Maksudnya ikut kemampuan kita lah kan? Betul. Ikut kemampuan kita yang level bukan Al-Hafiz, kan kita ni level Al-Hafuz. Jadi okey, melawak je mak Okey. Saya tak apa. Benda semayang, ya tak apa. Okey. Sebelum saya terlupa, saya mewakili seluruh warga netizen Pulau Pinang, rakyat Pulau Pinang, rakyat-rakyat raja-raja dan rakyat-rakyat marhain Pulau Pinang dengan ini mengisytiharkan dan mengucapkan tahniah kepada Mamak sekali lagi di atas anugerah yang Allah bagi, diangkat sebagai juara Maharaja Lawak Mega. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, rezeki saya, rezeki family. Betul. Perjuangan selama 4 tahun saya akhirnya lah. Alhamdulillah. Ya. Ustaz, sebelum nak jawab soalan Mamak tadi, kan? Ni apa, puji ni ingat puji saja ke? Puji ada makna tau. paling InsyaAllah nanti kita jumpa lepas PKP ni boleh makan. Okey, kalau tidak saya tarik balik pujian tu. Alamak, jangan sentuh. Melawak je. Okey, Rasulullah Muhammad. Okey, kembali kepada perbincangan kita tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kepada yang sedang menonton. Jadi kita sedang berada di Maharaja Lawak, Maharaja Imam. Bukan Maharaja Lawak, Maharaja Imam dan makmum tarawih. Jadi InsyaAllah. Kita tentang sunat-sunat taubat. Pertama kena ucap tahniah sebab tak semua orang yang Allah beri satu getaran dan perasaan rasa nak bertaubat.
Itu pertama sekali. Kita rasa nak bertaubat tu pun satu benda yang itulah taubat. Permulaan taubat sebenarnya bukan sembahyang taubat. Permulaan bertaubat adalah rasa nak bertaubat dan rasa salah bila kita buat salah. Yang itulah, itu maksud pintu taubat pertama. Barulah kita pergi ambil wuduk. Kita langkahan yang kedua, sallallahu alaihi Muhammad, ambil sejadah. Benda basic juga macam tarawih tadi juga. Okey, kita nak ambil, kalau boleh kita tak maulah simple sangat, tak berat sangat, tak ringan sangat. Orang kata apa? Yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang je. Okey? Mamak jangan tengok saya lama kan, takut tergoda lagi. Allahu Akbar. Tak apa Mak, dia tergoda dengan ustaz tak apa? Betul. InsyaAllah. Okey, lepas baca Al-Fatihah, kita boleh baca surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Boleh? Ingat tak surah? Ya. Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Cuba try sambung awak boleh tak? Wa ra'aitan nas. Betul? Sayaquluna fi dillillah yaqwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Subhanallah. Saya rasa macam betul, lagi Mamak dah kahwin kan? Saya dah kahwin dah. Allah, tu kan. Kalau tidak cara baca tadi tu rasa macam nak buat jadi adik ipar. Okey, so rakaat pertama lepas Al-Fatihah, baca tadi Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Rakaat yang kedua lepas Fatihah boleh baca Qul Huwallah. Okey. Boleh Qul Huwallahu Ahad, selesailah. Pilihan kedua, rakaat pertama lepas Fatihah boleh baca Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Rakaat kedua boleh baca Qul Huwallahu Ahad. Pun boleh. Jadi boleh. Ayat tadi sebenarnya kalau kita betul-betul lah kita baca orang kata apa tak berat sangat, tak ringan sangat. Sebenarnya maksimum pun 5 minit je sembahyang sunat 2 rakaat ni. Betul. Kan? Jadi kita apalah sangat dengan Allah berikan kita 1440 minit sehari. Kita hanya bagi dekat Allah 5 minit saja, berbaki ribu-ribu minit lagi. Jadi kan, jadi rasa kalau kita tak boleh nak bagi dekat Allah 4-5 minit rasa macam the slacks dia, rasa malu kan. Itu lah because. Tanpa yang termampu je. Okey. Boleh Zat. Okey. So selepas tu ya Mak. Dia selepas kita buat sembahyang taubat tu, dia ada doa-doa khas ataupun doa-doa khusus tak? Okey, kalau okey. Yang pertama, bila sembahyang taubat ni, nama pun taubat, dia kena memperbanyakkan zikir taubat. Okey. Antara zikir taubat, kalau Mamak boleh tengok dekat YouTube, kan, ni sambil-sambil promosi lah kan. Kalau tengok kat YouTube saya, dekat type Ustaz Manis, zikir taubat Ustaz Manis, memang video klip tu, saya ambil dekat Teluk Bahar. Oh, ya ke? Jadi saya minta maaf lah sebab saya tak ada jumpa Mamak, tak ada minta izin Abang Long Fadil kawasan nak buat video klip tu. Itu masalah Ustaz. Sebab kalau Ustaz buat video dekat Teluk Bahar, Ustaz nak kena dapat permission saya. Kalau saya tak sign, tak sah benda tu. Jadi maksudnya selama ni video tu tak sah lah? Saya tak nak cakap lah benda tu kan. Benda tu terpulang pada individu lah. Okay. Kalau macam tu saya malam ni kena sembahyang taubat lah kalau macam tu. Boleh insyaAllah. Alhamdulillah. Saya yang kena sembahyang taubat. Okey, antara zikir ataupun doa taubat yang kita boleh baca selepas Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Antara zikir yang doa yang kita boleh buat, Tubna ya Allah, Tubna ya Allah, Tubna ya Allah, Tubna ya Allah, warja'na ya Allah, warja'na ya Allah. Okey, saya try baca, Mama ikut saya boleh?
Boleh. Okey. Tubna. Okey, go. Tubna. Ya Allah. Tubna ya Ya Allah. Allah. Subhan ya Allah. Tubna. Ya Allah. Waraja'na. 3, 4. Ya Allah. Waraja'na. Ya Allah. Masya Allah. Saya rasa Mamak, saya rasa macam nak semayang isyak sekali lagi. Dengar Mamak. Allahu Akbar. Dia punya aura tu lagi macam. Allah. Saya tak ada Ustaz. Saya biasa Ustaz. Saya orang kampung. Ya, okey Mamak. Bila sebut tentang besar-besar ni kan, kadang-kadang orang memandang pelawak ni, kadang-kadang orang pandang pelawak ni hanya je lah tugas dia melawak. Dia hanya macam hanya orang seni yang hanya diperlukan time masa-masa tertentu sahaja kan. Itu mungkin pandangan netizen ni lah. Tapi kalau saya boleh share sikit, pada zaman Nabi ada seorang ahli seni yang sentiasa bersama Nabi di saat Nabi berduka, perang kalah, Nabi sakit, Nabi terluka, Nabi panggil penghibur-penghibur. Cuma tak ada lah buat lawak macam kita. Tapi dia tetap insan seni, antaranya namanya Khonsa, dia perempuan. Dia boleh bersyair ataupun berpuisi dan dia meluahkan karya seninya dalam tulisan berbentuk syair sehingga Nabi baca, Nabi hilang menangis. Nabi baca, Nabi mai semangat. Jadi nak beritahu bahawa orang seni ni sangat dekat dengan Nabi. Orang seni ni sebenarnya Allah pandang dalam agama. Jadi jangan bukan kaleng-kaleng. Jadi jangan pandang sebelah mata. Orang seni sebenarnya dia ada tugas dalam agama. Sebab itulah Mamak. Saya dah pantun untuk Mamak. Apa dia tu? Nasi kandang, nasi kerabu. Oh Mamak, I love you. Wow, shit. Tersandak tu ya, tersandak tu tengok. Oh, tersandak Ustaz. Yang ni nasib baik Okey. tersandak lagi Ustaz. Kalau tersandak lagi sikit habis. Okey, Mamak boleh, saya dah cakap banyak dah. Mungkin peminat Mamak nak dengar. Mungkin inilah, mungkin apa Mamak nak boleh share sesuatu kan. Benda apa? Paling nakai yang dalam ataupun Ustaz, pengalaman manis lah yang Mamak kita boleh ambil cerita sikit dengan arwah abang kan. Aha. Okay. Oh, arwah abang. Pengalaman mungkin di kesempatan ni Mamak boleh cerita sikit kenangan ataupun pengalaman yang sweet-sweet, yang indah, yang kami tak tahu, yang Mamak boleh share, silakan. Okey Ustaz. Sebenarnya kumpulan putih dengan kumpulan bocil ni tak asing lagi Ustaz. Kami daripada 2016. Sebenarnya Ali partner saya tu adalah adik abang. Okey, baik. Okey. So kami ni daripada 2016 ni kami akan bersama dengan bocil. Kami dah bersama dengan bocil. Kami ikut dia orang training. So dia orang pun ajak kami macam mana nak jadi macam ni, macam mana nak buat punchline macam ni, macam mana nak bagi orang gelak macam ni. Dia orang ajak kami. Daripada start 2016 lagi. Okey, sebelum tu waktu Mamak sebelum masuk ke Mamak dengan Raja Lawak ke terus ke Maharaja Lawak Mega? Tak, saya daripada Raja Lawak 6. Saya daripada Raja Lawak 6. Nombor 3. Lepas tu masuk satu projek komedi warna ni. Projek komedi warna ni adalah tiket untuk kita ke Maharaja Lawak Mega. Oh, okey. Mungkin saya termiss kot yang time musim tu kan. Time yang musim komedi warna tu. Yes. Sebelum Mamak ke melangkah dengan lebih serius dalam Maharaja Lawak Mega ni. Mungkin di peringkat ada tak sebarang pertandingan di mana permulaan Mamak sebagai komedian ni? Mungkin di peringkat negeri ke? Saya sebenarnya Ustaz dekat Penang ni saya bermain teater dengan kawan-kawan. So kami punya teater ni kami punya teater komedi. Dia tak ada serial langsung. So kami buat komedi je Ustaz. Okey, di mana tu? Di Rumah Piramli JKKN Pulau Pinang. Okey. Yang tu kira bawa kami persatuan.
Persatuan Teater. Bawah apa tu? Bawah Persatuan Teater Resdung. Ha. Oh. Kalau Jadi, Ustaz, kalau main Penang, kalau Ustaz tanya kalau teater Resdung, kalau ada yang tak tahu, rugilah. Sebab kami teater Ustaz. Dengan aku Penang kan? Sebab kami dekat Penang ni, teater kami akan buat teater. Setahun 2 kali kami akan buat teater, kadang-kadang setahun sekali. Okey. Oh, maksudnya Di situlah. Okey, maksudnya Mamak start mengasah bakat ni pada dalam teater di Penang tu lah kan? Dalam teater dekat Penang kan Ustaz. Dalam teater dekat Penang tu lah. Yang kami ni buat grouping, lepas tu saja-sajalah pergi try Raja Lawak, mana tahu kadang-kadang nasib kita kena try pergi lah Ustaz. Kita kadang-kadang kita kena macam tu kan. Tu dapat. Okey, lepas tu bila dah masuk ke lapangan Raja Lawak, waktu tu Abam dah masuk awal kan? Dia musim awal. Abam 2013 kot. 2013 ke ataupun 2014 dia orang dah masuk lah. Depa masuk memang dah, tapi bukan grup bocil lagi kan time tu? Masa tu Abang masuk grup bocil. Oh, depa dah bocil dah. Dah bocil dah. Arwah Abang ni dah bocil. Kami 2015 kami test, kami dapat projek komedi warna tu. And then itu tiket untuk ke Maharaja Lawak Mega. So 2016 baru official, baru masuk Maharaja Lawak Mega. Oh, okey. Mamak start solo ke start terus dengan Ali Saya tak perasan. Saya tak pernah solo, saya berkumpulan. Saya dengan Ali Oh, dengan Ali. Cuma nama yang bertukar kan? Nama grup. kami tak tukar nama. Oh. Masa Raja Lawak saya dengan kumpulan lain. Oh, okey, ya. Perasan. Masa Raja Lawak saya dengan kumpulan lain, masuk projek komedi warna tu dengan Ali. So di situ Putih dah start 2015, Putih dah start. Okey. Okey, kembali kepada soalan tadi, netizen nak tunggu dah ni. Peminat mungkin pengalaman indah menarik yang Mamak rasa sangat besar lah dalam hidup Mamak, yang we can learn something dengan arwah Abam ni, macam mana? Saya satu yang arwah Abam ni saya nampak dan saya kagum dengan dia, yang bukan kata kita tak boleh buat, kita boleh buat tapi kita alpa ialah Abam ni seorang yang dia akan contoh dia syuting dia syuting daripada pagi sampai ke malam. So dia balik ke malam tu, kalau dia lapar dia akan pergi ambil mak dia dulu and then main makan sekali. Itu Abam. Oh. Maksudnya pergi ambil mak dia, pergi ke mana? Pergi ambil mak dia main makan di set syuting. Di kedai. Oh, di kedai. Oh, okey. Abang susah nak tengok dia makan seorang-seorang ataupun makan. Dia selalunya akan dengan mak dia. Oh, okey. Itu yang saya nampak Abang ni salah satu seorang yang memang bukan kata macam mana nak kata, dia yang bertanggungjawab, orang yang bertanggungjawab. Ya, maksudnya jiwa dia tu memang sangat rapat dan sangat dekat lah. Kan. Maksudnya dia sentiasa hidup, mak dia tu sentiasa hidup dalam hati dia. Di mana pun memang mak dia dulu. Kan, reso mak. Betul Ustaz. Itu yang saya nampak arwah Abam ni yang bagi saya satu pengajaran dah Ustaz. Walaupun saya dah kehilangan ibu dan ayah saya. Oh ya Allah. So tapi dia ada rasa, alamak, kalau aku dulu ni aku boleh buat macam ni lagi, aku boleh buat lagi. Aku boleh buat lagi. Dia rasa, adalah rasa tu Ustaz. Baik. Okey, Mama, bila kehilangan ayah dengan mak ni? Saya kehilangan ayah saya umur saya setahun. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Okey. Saya kehilangan ibu saya waktu saya menggapai trofi Maharaja Lawak Mega 2016. Itu first time saya masuk, and then keesokan harinya ibu saya meninggal. Allah. Jadi dekat situ saya dapat satu kegembiraan dan satu kesedihan. Ya. Okey. Itulah maksudnya Allah mungkin betul lah dalam ayat dalam surah fa inna ma'al usri yusra, Allah sebut dalam kesulitan pasti ada kesenangan, dalam kegembiraan pasti ada kedukaan, tapi dalam kedukaan tu Allah akan buat
ada satu benda juga kita boleh tersenyum, tapi dalam senyum kadang-kadang kita menangis. Tapi dalam kita Allah tak bagi kita menangis lama sangat, kadang-kadang Allah ubat dengan satu senyuman. Jadi mungkin apa yang mamak rasa tadi saya dapat rasalah. Satu mungkin Allah nak bagi mak arwah mak mamak tersenyum dan rasa bangga walaupun sehari 24 jam kan, sehari kan. Sehari ya. Maksudnya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, anugerah yang terindah bagi mamak adalah yang saya nampak lah, mak kepada mamak tersenyum dan bangga dengan mamak selama 24 jam. Maksudnya 24 jam tu telah menyebabkan mungkin dia sangat lapang dadanya dengan bangga memiliki anak macam mamak ni, menyebabkan mungkin dalam tempoh mamak telah membahagiakan, menggembirakan mamak walaupun mak tempoh 24 jam. Tapi mungkin itulah sebenarnya Allah nilai tiket dan pintu nak masuk syurga untuk mamak terletak dalam tempoh 24 jam membahagiakan dan menyebabkan mak pernah tersenyum gembira. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah, amin. Maksudnya 2016 kan? 2016 itulah permulaan saya. So masa tu saya dengan arwah abang ni, kami ni dekat Ustaz. Kami ni, saya dengan Ali ni, sebab kami memang kalau kata kami jumpa, kami akan jumpa dengan bocil sekali. So selama 4 tahun Ustaz, kami duduk bersama. Oh, okey. Okey, dia pun nak minta ni Mamak cerita sikit pasal perjalanan karier. Jadi dah cerita dah tadi, memang Mamak tu tengah cerita perjalanan karier. Kita rak insat netizen kita ni. Okey, ada siapa nak tanya silakan. Ada siapa-siapa? Jangan tanya Bak Cahaya, sebab Bak Cahaya tu kami dah ada jawapan dah. Sallallahu alaihi wasallam Mamak. Okey, apa lagi sebenarnya yang Mamak nak capai impian selepas ini? Impian saya ini satu bagi pelawak Ustaz. Bagi pelawak menang Maharaja Lawak Mega adalah satu platform yang bagi saya dah tinggi dah Ustaz. Okey. So saya dah menggapai dah tahap tu. So saya mungkin nak try ke bidang lain. Contohlah macam pengacara ke ataupun bidang DJ radio ke. InsyaAllah Ustaz. Saya nak belajar, kalau boleh saya nak cari seorang ustaz untuk saya belajar. Amin insyaAllah. Kalau Mamak rasa andai lah kan, kita tak tahu, andai lah mungkin Allah izinkan, katalah saya yang tak seberapa ni, Allah izinkan kesempatan untuk kita bersama, mungkin bukanlah saya mengajak, tapi mungkin saya membantu, membimbing ataupun sebagai seorang abang mungkin. Jadi kalau Mamak sudi, saya 1000 kali sudi lah. InsyaAllah Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Saya kalau dekat dengan Ustaz memang saya pergi mengaji hari-hari Ustaz. Sebab saya tak malu nak cakap. Saya tak malu yang saya cakap saya ni tak berapa reti. Saya tak malu bab ni, saya tak malu. Sebab Ustaz, kita ni saya nak kembali balik. Bukan kata kita nak belajar balik, at least kita ada ilmu pengetahuan tu Ustaz. Tapi Ustaz, saya nampaklah kerendahan, bukan kerendahan pada saiz badan. Cuma saya nampak pada kerendahan hati Mamak adalah bila Allah angkat sebagai juara ni, secara orang kata apa, secara teorinya mungkin tak terlayan lah orang-orang biasa-biasa ni kan, macam saya dan sebagainya tu, tapi Mamak masih berada dalam posisi kerendahan seperti dulu, sama ada menang ke tak menang ke, Mamak aku tetap aku kan, betul ya Mak? Betul lah. Jadi itulah, saya rasa itu benda mahal yang ada dalam diri Mamak yang mungkin tak semua orang ada benda tu. Saya tahu saya naik daripada mana, siapa yang ada belakang saya, dan bagi saya kenapa kita nak berlagak, kenapa kita nak sombong dengan orang. Ya. Ni ada orang sebab kalau kata ada orang tanya tak rindu Pimai FM ni, macam mana, apa kaitannya? Apa hubungan? Benar apa siaran apa? Itu dulu saya DJ Zat. Dulu saya DJ di Pima FM. Okey, Pima FM ni ada studio ada konti dulu. Dia dulu Pima FM ni studio dia dekat KL. Siaran dia dekat Penang. Itulah saya pernah juga dulu, saya tak ingat ada DJ mana pernah setting lah nak ada satu slot untuk saya kan. Dululah. Tapi saya tak kenal DJ dia.
Tapi itulah, ni dah orang kata apa, dia 3 tahun ke 4 tahun macam tu lah, Ustaz. Lepas tu dia tutup. Okey. Baik. Okey, mungkin kita nak dengar Mamak permintaan netizen juga ni. Nak dengar sekali lagi Mamak mengaji satu surah putus paling pendek pun tak apa. Mengaji yang paling syahdu malam ni. Allahu Akbar, Ustaz. Saya baca surah Al-Fatihah. Kalau tak betul, Ustaz tolong perbetulkan. Cantik. Itu yang terbaik. Okey, kita settle Fatihah dulu. Okey, go. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar, insya-Allah. Demikianlah tadi tuan-tuan dan puan-puan bacaan surah Al-Fatihah daripada qori yang didatangkan daripada negara melawak je. Ustaz, kalau saya sebenarnya saya nak mengetahui bab orang kata apa, bab dalam macam apa kelebihan kita berpuasa ni. Kalau boleh kita nak menambah sikit, Ustaz, kat tu. Baik. Okey, sebelum tu saya mungkin boleh saya pendengarkan sedikit bacaan Al-Fatihah. Kalau Mamak rasa kalau kau ada phone satu lagi ke apa, kalau nak boleh rakam pun okey. Kau sebagai panduan untuk Mamak lah kan. Okey kalau nak rakam ke, kalau nak apa-apa boleh dengar jelas. Okey. Try macam ni. Cara kita nak perbetul bacaan, kita kena tengok mulut guru baca. Ini yang saya belajar lah. Sebab kadang-kadang kedudukan mulut kita ni menentukan jenis dan tempat keluar huruf. Jadi kita kena tengok contohnya macam ba, bis. Dia mulut kita ada lain kan. Jadi kedudukan dan keadaan mulut menentukan tempat keluar huruf. Jadi ketepatan sebutan ditentukan oleh antaranya adalah cara kedudukan dan mulut orang baca. Sebab tu kalau kita tengok orang mengaji, mulut dia memang tak cantik, muka dia tak cantik. Sebab dia nak kontrol kedudukan sebutan yang betul. Tapi kalau orang yang mengaji, kontrol handsome, kontrol macho, yang tu bukan, mungkin ada salah lah tu. Dia kena macam tu. Dia memang sebutan huruf tu Allah buat tu memang macam tu. Dia punya, apa Allah buat kesukaran kita nak sebut pada sebutan, sebab itulah punca. Lagi susah kita mengaji, lagi banyak pahala. Lagi kerap kita sangkut mengaji, lagi banyak kerap Allah bagi pahala. Itu kelebihan orang yang sangkut-sangkut. Jangan kata orang sangkut ni pahala dia sangkut, bukan. Baca 10 kali sangkut, 10 kali pahala. Kalau dia baca lancar, hanya pahala lancar lah. Pahala sangkut tu tak ada. Jadi kita kena faham macam tu. Bukan orang sangkut ni bukan tak ada pahala, tapi pahala dia lagi banyak sebab bila dia sangkut, dia ulang balik. Jadi bila dia ulang balik, dia maksudnya dia banyak kali mengaji. Bila banyak kali mengaji, lagi banyak pahala dia mencurah-curah. Jadi orang ini orang tak faham konsep pahala mengaji ni. Okey, jadi saya baca sikit Mak, boleh ya? Boleh Ustaz, silakan. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Amin. Kemang ni Ustaz. Allahu Akbar. Saya berdosa banyak ni. Jadi, okey. Saya pun sama Ustaz. Ya, sama-sama kita insya-Allah. Okey, sebelum saya kita bincang. Okay. Tadi kita start berapa sebab dia IG dia sejam kan? Tak apa. Tak apa. Saya kalau bateri tak apa, saya kalau off kita sambung balik, kita masuk balik. Benda kita buat dia. Okey. Okey. Apa tadi? Nak tanya apa? Ramadan Sallallahu Alaihi Muhammad sebenarnya dia umpama macam kita ambil macam paling mudah lah kan. Kita tanam pokok, satu ladang, satu kebun. Okay. Tapi kebun tu kita siram elok, kita bubuh baja elok. Tapi dia tetap tak tumbuh, tak naik pokok tu. Kita rasa macam okey dah. Duk rasa macam okey pokok tu. Tapi lepas setahun kita tengok dia naik tapi terbantuk. Dia tak naik tak segak lah, tak ada buah. Okey, kita pun cek rupanya kita terlupa satu benda, iaitu rupanya kita lupa tebas lalang dengan rumput yang penuh keliling tu. Jadi sebulan tu Sallallahu Alaihi Muhammad dalam setahun. Okay. Allah datangkan Ramadan sebulan. Jadi Ramadan ni, bayangkan selama 11 bulan, kita tanam pokok, kita tak tebas rumput dan lalang. Maka bila datang je Ramadan ni umpama kita nak tebang dan tebas lalang-lalang, rumput-rumput yang menyebabkan tak nampak pokok kita tu. Patutlah semua, rupanya lalang duk biar. Jadi datang Ramadan ni, dia buang habis lalang-lalang, tebang habis dia punya rumput-rumput, menyebabkan padang dan kebun kita clear. Bila kita pergi tu, nampak batang pokok kita tu. Maksudnya apa Allah SWT Muhammad? Selama ni kita tak nampak jalan. Tak nampak jalan pergi masjid. Tak nampak jalan pergi kuliah. Tak nampak jalan pergi ceramah. Tak nampak jalan pergi tempat-tempat baik. Sebab apa? Sebab yang hak lalang-lalang rumput duk kacau pandangan. Jadi maksud lalang tu apa? Mungkin dosa-dosa hati kita, dunia kita terbanyak sangat, terlebih sangat. Menyebabkan dia blok habis. Sensor kita blok, maka tak nampak jalan. Jadi lah ni Ramadan mai, dia tebas, dia buang habis benda-benda hak duk blok tu, virus-virus tu, dia buang clean habis. Maka Ramadan kita umpama macam antivirus kepada virus-virus hati dan dunia yang menyebabkan kelabu asap, tak nampak jalan ke masjid, tak nampak jalan ke akhirat. Jadi dia clear balik. Sebab tu bila habis Ramadan, Allah bagi namanya Eid Al-Fitri. Maksudnya kembali bersih, suci, jalan, clear, nampak terang. Itu maksud Aidul Fitri. Faham. Okey. Ya. Lepas tu pula, Sallallahu Alaihi Muhammad, apa yang kita boleh belajar lagi, Ramadan ni kira tak ada masa yang tak ada pahala. Dia bulan lain, mungkin ada ketika mana kita sedang berdosa. Tapi bila masuk bulan puasa ni, setiap saat ni, selagi mana kita tak buat dosa kan? Selagi mana tak buat dosa, setiap saat ni malaikat duk doa. Selagi mana setiap saat pintu langit duk tunggu, duk mencurahkan rahmat. Jadi maksudnya apa? Ramadan ni kita macam kita masuk jadi geng zon Allah. Zon Allah ni macam zon kebaikan. Hati kita dipegang oleh malaikat. Setelah 11 bulan hati kita dipegang oleh iblis yang dilaknat. Faham? Gitu. Dia kira perlawanan final jugalah. Perlawanan antara iblis dengan malaikat. Ramadan ni kira menang kat malaikat. Gitu. Wallahualam. Okey, Wan? Okey. Faham Ustaz, faham. Ya, amin. So, kita buat yang takat yang termampu. Cuma kalau boleh, benda-benda asas tu kita jangan tinggal lah. Ramadan ni dah kita bukan, orang kata apa, hadiah daripada Allah. Kita nak raih juga. Macam tadi terawih. Kan, kalau boleh alang-alang 2 T yang kalau boleh jangan tinggal. Satu tarawih, satu tahajud. Tahajud ni ikut mana pun kita kena bangkit song. Kan? Okey. Alang-alang ikut mana mesti bangkit. Jadi sebenarnya Allah buat macam tu sengaja supaya ada cahaya. Tahajud ni adalah cahaya kita. Bila mati kita, dia akan main sebagai lampu, akan duduk di hujung kaki kita. Ini disebut dalam kitab. Meninggal anak Adam, ada cahaya, dia tunggu hujung kaki. Kita tanya, siapa kamu ni dalam kubur? Akulah tahajudmu. Jadi tahajud akan bersuara sebagai cahaya
dia yang menerangi kegelapan kubur kita. Jadi 2 T jangan tinggal T tarawih, T yang kedua tahajud sepanjang Ramadan. Malas macam mana pun paksa diri dulu. Wallahu a'lam. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Bapak buka puasa makan apa tadi? Saya makan kat saya hari ni nasi goreng. Apa ni nasi goreng biasa Ustaz? Okey, benda Okey, Ustaz. menu dan masakan yang mamak boleh masak. Saya tak boleh masak Ustaz. Kalau saya masak jahanam lah lok tu. Selain ayak dengan oh ya ke? Saya tak boleh masak. Takkan tak darat satu. Saya pernah cuba buat mi tapi dia jadi kuih tiaw. Okey. Kalau mi jadi kotiau jadi mi kan? Itu masalah saya Ustaz. Okey. Ustaz. Itulah. Ustaz. Okey, macam dalam bidang lawak ni kan. Okey, punchline ni saya tengok macam follow mamak jugalah. Ujung-ujung sebelum Maharaja Lawak final tu, makin lama tu macam punchline tu macam menjadi. Sebenarnya apa kekuatan mamak untuk mencari punchline yang tip-top tu? Bagi saya punchline ni adalah satu yang kita tak boleh tiru. So kita kena buat. Okey. So macam saya dengan Ali ni, kami kerap duduk dekat kedai-kedai mamak. So bila kita buat lawak itu, kita nak tengok ada tak orang tepi kita lawak, ataupun ada tak orang belakang kita yang gelak. Kalau mana kata orang belakang kita yang gelak, mana kata benda tu lawak Ustaz. Sebab lawak ni dia ada macam-macam kategori. Dia ada lawak short sendiri, dia ada lawak yang lawak kawan-kawan. Okey. So kita kena tahu lawak tu kita nak bagi orang gelak ke ataupun kita nak bagi kita saja yang gelak. Okey. Itu yang masalah dia. Mamak suka guna bahan yang biasa dalam kepala mamak untuk menjadikan benda tu memang punchline. Kan memang dia tak ada target, dia ikut ilham je. Dia bagi saya kalau kata punchline ni, kalau kata betternya, seeloknya kita memang terkenal dengan kutuk mengutuk Ustaz. Okey. Betul tak? Okay. So kalau macam saya dengan Ali, saya akan cuba untuk kutuk mengutuk antara satu sama lain. Kami tak menggunakan pihak ketiga. Dia umpan. Dia macam main takraw lah kan. Seorang killer, seorang feeder. Ya, betul Ustaz. Okey. Itulah dia. Sebab nak mencari punchline ni susah Ustaz. Dia benda yang kadang-kadang kita rasa orang gelak, tapi kadang-kadang kita rasa orang tak gelak. Baik. Okey. Macam mana mamak counter cepat-cepat bila satu benda kita buat tu memang tak jadi? Macam mana nak counter benda tu? Adakah ada bagi macam ni Ustaz. Macam saya dengan Ali ni, kami dah contoh dalam satu story dalam 3 minit tu, kami dah standby dah. Contoh dalam 3 minit kami ada 10 punchline dalam tu. Okey, cantik. Okey, so makna kata kami tak boleh nak buat macam kalau kata punchline ni tak kena, tiba-tiba nak buat mandai-mandai ataupun tiba-tiba nak keluarkan lawak-lawak lucah, tak boleh Zat. Okey, baik. Sebab kami dah susun story tu dah elok dah. So kami akan cuba kalau punchline pertama tak kena. Okey, cantik. Contohlah tak ada orang gelak, kami akan cuba punchline yang kedua. So punchline yang kedua pun tak kena juga, kita cuba punchline yang ketiga. Kalau sampai habis, kalau tak kena juga, mana kata biru lah cerita dia. Maksudnya memang punch cut. Dia jadi punch cut tu dia bukan punchline lah. Dia punch tu. Okey. Soalan Seri Muhammad. Okey, Mamak lepas menang hari tu, apa benda pertama yang Mamak buat? Saya tak buat apa lagi. Saya punya plan sebenarnya saya nak beli rumah. Tapi dengan musim PKP ni insya-Allah lah. Oh, tak buat apa lagi Belum ni nak buat apa tak ada yang buat apa. Okey, kalau macam tu sempatlah saya PM nombor akaun. Boleh. Masih boleh lagi Ustaz. Masih boleh lagi. Sementara orang kenal kita kan. Okey. Tapi maksud kalau untuk Putih selepas pada menang Maharaja Lawak tu, so Putih insya-Allah ada satu sitcom ataupun satu show dekat Astro. Okey.
Okey. Bulan sebenarnya bulan Putih and Friend ni akan start dah start bulan 3 itu, tapi dah jadi PKP ni, so kita tunda lah. Ya. Maksudnya yang hak kata plan sitcom tu memang masih bertiga lah kan? Kekal Masih bertiga. bertiga. Okey, baik. Ustaz. Ustaz. Ya. Saya nak minta maaf banyak-banyak Ustaz. Bateri saya tinggal 5% Ustaz. Okey, tak apa. So, Okeylah Ustaz. kita pun dah baik. Masih banyak mak nah. Kita maaf sudah silap. Kita Baik, terima kasih banyak. Kita tepi. InsyaAllah jumpa. Boleh Ustaz, boleh. Saya Ustaz, sekejap tinggal nombor phone kat saya. Boleh. Kita PM. Boleh Ustaz. Baik Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Selamat berpuasa Ustaz. Kalau ada salah dan silap saya mohon maaf. Sama-sama. Okey, Assalamualaikum. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana sudi bersama saya bersama dengan Mama. Salam Seri Muhammad kali pertama, Ikhtiaruddin yang merupakan juara Maharaja Lawak Mega yang musim 2019. Okey, terima kasih. Jadi sebab saya pun akan kembali. Okey, ada pun nak tanya? Nasyid sikit. Lagu apa? Nasyid lagu apa? Nasyid lagu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Wahab duk tunggu. Tunggu apa? Bulan Ramadan, bulan yang berkat, bulan rahmat dan bulan utama. Pahala digandakan, doa diterima. Bulan Lailatul Qadar yang istimewa. Okey, saya tutup dengan witir dan zikir. Boleh insyaAllah. Zikir selawat witir. Ya Latif ya Kafi ya Hafiz ya Syafi Allah ya Latif ya Kafi ya Hafiz ya Syafi Allah ya Latif ya Wafi ya Karim Anta Allah. Okey. Apa pendapat Ustaz tentang apa? Tentang okey, sedikit perkongsian tentang Ustaz Abid Liu Sallallahu Alaihi Muhammad. Apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada situasi yang berlaku yang teruji dan diuji di atas bebanan bahu Ustaz Abid Liu yang kita semua maklum. Okey, untuk makluman semua netizen yang boleh. Okay, siapa nak tanya tentang solat witir boleh? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kim Haris. Ya, sila. Sambil-sambil tu Ustaz cerita sikit Sebenarnya apa yang dibuat oleh Ustaz Abid Liu ni, saya dah buat benda yang sama juga pada tahun 2005 yang memakan masa berbulan-bulan, berhari-hari, berminggu-minggu dalam bulan Ramadan. Salam sahur dari kami di Australia. InsyaAllah. Australia kat mana? Where are you? Q Magician. Australia kat mana ni? Australia cawangan Malaysia ke Australia cawangan Australia? Australia. Oi, kita ada. Macam mana warga Australia di sana? Mudah-mudahan terhindar dan terselamat daripada Sydney. Okey, terima kasih. Warga Sydney bersama di Sydney jam berapa sekarang di Sydney? What is the time right now in Sydney? Tengah berpuasa kan Sydney? Saat kita raikan ada orang Sydney, Australia. Jam berapa sekarang di Sydney? Okey, cerita tentang 29 minit pagi Pagi ke? Oh pagi. Tak lena. 29 minit pagi menunggu dan menanti ni menanti waktu sahur 29 minit pagi. Okey, selamat bersahur dan selamat berpuasa. Australia rasanya kawasan Sydney bebas kot daripada jangkitan COVID. Mudah-mudahan selamat di sana. Okey. Solat sunat witir penutup tarawih, kalau tak buat solat sunat witir boleh. Okey. Dengar elok Ni situasi pertama. Kalau tak mau buat solat sunat witir, habis 8 rakaat.
tarawih kan 8 rakaat, habis selesai lah bagi salam doa. Okey, pada pendapat saya lah, kalau boleh jangan tinggal. Tapi nak buat bila? Simpan waktu tahajud sebelum sahur atau selepas sahur, sebelum subuh, sebelum masuk waktu subuh nanti. Boleh. Itu situasi pertama. Macam saya, Sallallahu Alaihi Muhammad, ini yang saya buat lah, kalau nak tiru pun boleh. Tapi kalau nak ikut sendiri pun boleh. Yang pertama saya 8 rakaat, habis tarawih, witir 2 rakaat. Habis witir, simpan 1 rakaat witir yang ganjil tu. Saat lagi kita nak tahajud, taubat semua, qiyamul kan. Lepas habis qiyam, kita tutup dengan 1 rakaat witir. Lepas tu sahur, subuh dan sebagainya. Boleh? Jelas? Satu. Situasi yang kedua, semuanya witir, macam buat biasalah 8 tarawih, 3 witir, tutup siap-siap. Yang ketiga, witir tarawih, 3 rakaat tadi buat tengah malam. Okey, kalau tanya tak mau buat tu memang boleh je lah, sebab benda sunat kan. Tapi kalau boleh, bila lagi kita akan buat witir kalau kita tak buat Ramadan? Bila lagi kita nak buat tarawih kalau bukan Ramadan? Itu je soalannya. Kalau faham benda tu, kita takkan tinggal witir dengan tarawih walaupun 1 rakaat. Sebenarnya witir ni kalau malas, okey, untuk tarawih kalau malas boleh buat 1 rakaat sahaja. Jadi kita akan sembahyang 8 rakaat tarawih, 1 rakaat witir. Yang ni untuk malas, tak larat, tak sihat, itu boleh. Boleh jelas. Jadi 8 rakaat tarawih, 1 rakaat witir. Tutup juga, selesai. Habis. Okey. Ada soalan lagi? Jelas Okey. Witir nak baca apa? Baca rakaat. Witir 1 rakaat, baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 3 rakaat ni serentak. Bukan serentak dalam 1 rakaat. 1 rakaat aja. Usolli sunata witri rakaatan. Usolli sunata witri rakaatan. Aku sembahyang sunat witir rakaatan lillahi ta'ala, makmuman atau imaman. Okey, kembali cerita Abid Liu tadi, Ustaz Abid Liu. Sebenarnya, okey ya, Syed Haris dari Kepung. Ustaz berbuka apa? Saya berbuka puasa lah. Berbuka apa lagi? Buka puasa lah. Sorry, saya tadi menu Alhamdulillah, rezeki Allah. Masak hari tom yam dengan paprik. Antara favourite Ustaz Manis. Paprik dengan tom yam. Alhamdulillah. Hashtag mohon jealous. Okey, cerita Ustaz Abid Liu tadi. Saya, pengalaman saya lah. Saya dah buat apa yang Ustaz Abid Liu buat di Sabah dulu 2005. Perjalanan kami masuk ladang sawit, masuk ladang koko, masuk ke pulau, memang mencabar. Jadi saya tengok apa yang Ustaz Abid dikecam dan diuji, saya memang sangat, sangat faham dan hadam perasaan yang dilalui. Sebab saya dah lalui lama dah, 2005 sampai 2010. Sukan Penang, sekolah Sukan Penang. Oh insyaAllah. Dan super. Sekolah Mutiara Impian kan? Mutiara Perdana. Mutiara Impian lah. Itulah Ustaz pun rindu juga. Itu ada program Ustaz tapi dah ditangguhkan. Tak apa, nanti Ustaz main lagi nah. If you miss me, I miss you too. Dan super SMK Mutiara Impian. Okay, bersukan, sukan juga. Bersukan biak sampai syurga. Biak sukan tapi tutup aurat. Boleh? Okey, Din. Okey, kembali cerita tadi. Jadi saya, Din kesalam kat semua kawan-kawan kat sana. Ustaz pun rindu juga. Lama tak pergi Mutiara. Okey, ketika saya berada di Sabah, saya memulakan program bersamamu, hulurkan tangan, ringankan beban. Masuk rakyat di sekitar Sallallahu Alaihi Muhammad. Sekitar di Sabah lah. Kita ada seminit lebih saja lagi ni. Saya berada di Sabah dulu sebab program ni lah. Bagi bantuan kru-kru saya masuk dengan van, masuk dengan ladang, hujan, ladang terputus, jalan terputus, van hampir terbalik, betul air bah masuk. Jadi sangat mencabar. Saya tak ada nak gambarkan. Tapi hari ni kalau Ustaz Abid buat, mencabar juga tapi tak samalah macam saya buat dulu. Kan? Sebab saya buat, bukan nak kata saya lagi kemas. Cara saya, Ustaz Abid cara Abid, tapi kami sama je. Jadi kalau nak kata dikecam ni, saya sangat faham. Kami pernah tanggung beras 20 km. Ada yang 20 minit, ada yang 10 km, ada yang 10 minit. Masuk ke Sallallahu Alaihi Muhammad, ke kampung yang berturak. Van tak boleh masuk, kami stop tengah di luar. Tanggung beras ni. Saya pakai baju sekolah, baju kerja.